Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bersama lagi dengan saya Cikgu Titi. Kali ini kita akan belajar tentang unit 9, perpaduan dalam masyarakat, iaitu bahagian 2. Sebelum ni dalam bahagian 1, cikgu telah terangkan ada 5 cadangan nilai yang boleh kita terapkan ataupun masukkan dalam unit 9. Yang pertama adalah nilai toleransi, kerjasama, baik hati, nilai hormat dan juga nilai kasih sayang. Untuk standard pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid dapat yang pertama, menghuraikan cabaran dalam membentuk amalan perpaduan, masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang kedua, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan perpaduan dalam masyarakat berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Dan akhir sekali, mengamalkan hidup bersatu padu dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa dalam kehidupan harian. Jadi untuk hari ini, cikgu akan terangkan detail tentang cabaran membentuk amalan perpaduan. Apakah halangan dan cabaran dalam membentuk amalan perpaduan? Untuk 7.2.5 dan 7.2.6, kita akan aplikasikan ataupun bincangkan dalam bentuk soalan. Kita lihat yang pertama sekali. Untuk perpaduan, kita tahu bahawa perpaduan adalah asas keharmonian negara. Jadi, apakah elemen-elemen dalam perpaduan? Pelajar boleh rujuk dalam buku teks. Ini dapat sumber daripada buku teks. Iaitu elemen perpaduan ada 3. Iaitu menerima kepelbagaian, menghormati kepelbagaian dan mengurus kepelbagaian. Ada 3 elemen utama dalam perpaduan. Di mana adakah kita boleh menerima atau menghormati atau mengurus kepelbagaian kaum di negara kita. Jadi untuk elemen menerima kepelbagaian, mari kita lihat yang pertama, ia melibatkan, kat sini, elemen ini melibatkan sikap bertoleransi, bekerjasama dan juga bersikap terbuka. Kita boleh terima dengan hati yang terbuka kepelbagaian kaum, agama, bangsa dan budaya di negara kita. Yang kedua, menghormati. Bagaimana kita menghormati kepelbagaian kaum di negara kita? Kaum, bangsa, budaya, agama. Kat sini dengan mengamalkan ataupun mempunyai sikap berhemah tinggi. Dan menghargai serta prihatin terhadap kepelbagaian kaum, bangsa, agama maupun budaya. Yang ketiga, elemen ketiga adalah mengurus kepelbagaian. Di sini kita perlu amanah, adil dan juga rasional dalam mengurus kepelbagaian pelbagai kaum tadi, agama, bangsa maupun budaya. Untuk seterusnya, mari kita lihat cabaran. Apakah cabaran untuk membentuk amalan perpaduan? Cabaran di sini adalah halangan ataupun rintangan. Yang pertama, penyebaran maklumat palsu dan negatif. Ini adalah halangan yang pertama disebabkan oleh maklumat palsu dan juga maklumat negatif yang disebarkan melalui penggunaan media sosial tanpa had. Di mana dalam penyebaran maklumat tersebut mungkin ada isu-isu sensitif seperti isu perkauman yang sentiasa diungkit. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara kaum yang berbeza. Jadi kat sini amalan perpaduan terjejas, tak dapat dibentuk. Yang kedua, cabaran kedua adalah penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Dari segi bahasa kebangsaan, kita tahu bahasa kebangsaan di negara kita adalah bahasa Melayu. Jika individu lemah ataupun tidak menguasai bahasa kebangsaan, mereka akan jadi kurang peka terhadap kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Jadi bila bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu tidak dapat dikuasai sepenuhnya, komunikasi antara satu sama lain akan terjejas.
Okay, kenapa kita tahu bahawa penggunaan bahasa adalah penting untuk berkomunikasi. Okay, cabaran yang ketiga, kurang menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian kaum di negara kita. Ini boleh mengakibatkan timbulnya sikap prejudis terhadap kaum lain. Prejudis ataupun bersangka yang tidak baik, prasangka terhadap kaum lain. Dan kurangnya sikap toleransi atau bertolak ansur dalam masyarakat berbilang kaum. Cabaran yang keempat, kurangnya pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. Kita tak faham agama, tak faham budaya kaum lain. Itu adalah cabaran dalam bentuk amalan perpaduan. Di mana kat sini kita kurang ataupun masyarakat, segelintir masyarakat kurang menghormati agama dan kepercayaan budaya kaum lain, dan mereka juga tidak sensitif ataupun kurang sensitif terhadap agama, kepercayaan kaum lain. Jadi kat sini boleh menimbulkan salah faham antara satu sama lain. Jadi perpaduan tidak dapat dibentuk dengan baik. Jadi pelajar, ada 4 cabaran dalam membentuk amalan perpaduan. Mari kita lihat latihan untuk unit 9 bahagian 2. Ini adalah latihan daripada buku teks iaitu pengukuhan buku teks muka surat 127. Cuba lihat gambar. Di sini menunjukkan ada aktiviti kemasyarakatan iaitu sambutan Hari Gawai. Boleh dilihat di sini kita ada aktiviti seperti jamuan ataupun mengadakan rumah terbuka. Kita lihat soalan nombor 1. Bagaimanakah amalan yang dipraktikkan dalam gambar tadi memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat? Ini adalah 4 markah. Sebenarnya ini adalah cara amalan perpaduan diamalkan dalam kehidupan harian. Yang kedua, dia nak kepentingan mengekalkan sambutan perayaan seperti Hari Gawai tadi pada masa hadapan. Apakah kebaikan dan kepentingannya? Dan yang ketiga, dia nak jelaskan perasaan anda. Anda ni saya apabila anda ni watak sebenarnya awak lah saya menghadiri sambutan perayaan seperti Hari Gawai. Ini adalah 2 markah TP6, TP3 dan TP5. Kita lihat soalan nombor 1. Berikut adalah cadangan jawapan. Pelajar huraikan untuk dapatkan 4 markah. Amalan rumah terbuka semasa perayaan dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Sini dapat 2 markah, di mana yang pertama, amalan rumah terbuka semasa perayaan. Ini amalan yang dipraktikkan tadi dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat. Ini yang poin nombor 2, huraian dia. Selain itu, masyarakat pelbagai kaum dapat saling bekerjasama melalui amalan tadi. Dapat lagi 1 markah. Dan saling menghormati adat dan budaya kaum lain semasa perayaan. Dapat lagi 1 markah. Jadi 4 markah. Seterusnya nombor 2. Untuk kepentingan mengekalkan sambutan pada masa akan datang. Pada masa hadapan, kita akan dapat mengekalkan adat dan tradisi pelbagai kaum. Ini kepentingan yang pertama. Huraian dia, generasi muda akan dapat mengamalkan adat tradisi kebudayaan pada masa akan datang. Seterusnya, kepentingan seterusnya adalah dapat mengeratkan lagi perpaduan kaum. Sambutan perayaan ni dapat mengeratkan perpaduan kaum pada masa akan datang. Dan pada masa kini sebenarnya, huraian dia, bagaimana perpaduan kaum dapat dieratkan? Melalui masyarakat yang saling menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain. Mari kita lihat soalan nombor 3. Dia tanya perasaan dan kena jelaskan. Kat sini watak dia pelajar boleh tuliskan saya merasa gembira dan bangga. 1 markah. Huraian dia kenapa gembira atau bangga? Kenapa? Kerana semua kaum pelbagai agama dapat bersama-sama menyambut perayaan seperti Hari Gawai dan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Jadi kat sini pelajar akan dapat 2 markah. Okey pelajar. Jadi pada hari ini cikgu minta pelajar untuk cuba jawab latihan penilaian AB buku teks muka surat 134.
Okey, cuba jawab A, ada 4 markah. Dan juga B. Okey, soalan B. Okey, cuba jawab dan hantar ke dalam GC. Okey, selamat menjawab.